Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar. Berita buruk, duka cita untuk Najib Razak. Seperti kita sedia maklum, Najib Razak sekarang berada di penjara Kajang dan masih perasan yang beliau seorang ahli parlimen. Tetapi kenyataannya Dewan Rakyat telah dibubarkan 10 Oktober yang lalu dan membuatkan beliau hanyalah sekarang ini penyandang bagi kerusi Parlimen Pekan. Berita buruk buat Najib Razak. Dan berita yang keluar ini lagi memburukkan keadaan Najib Razak. Berita ini saya petik dari BH Online bertajuk Parlimen lebih selamat daripada penjara. Rupanya tajuk ini berita ini petik daripada perkataan Peguam Najib sendiri, Muhammad Syafiee, yang bagi saya mungkin Muhammad Syafiee ini ketinggalan zaman, ketinggalan berita-berita terkini. Okey, berita penuh. Parlimen lebih selamat daripada penjara. Itu antara hujaan dibuat oleh Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah mewakili Datuk Seri Najib Razak ketika prosiding permohonan semakan kehakiman oleh bekas Perdana Menteri itu bagi mencabar keputusan Jabatan Penjara tidak membenarkannya menghadiri persidangan Dewan Rakyat. Untuk apa sebenarnya Syafiee Abdullah ini membuat permohonan lagi seperti begini sedangkan Parlimen telah dibubarkan? Dan untuk apa sebenarnya? Apa motifnya sebenarnya? Adakah dia mau membebaskan Najib sebenarnya ini? Yang telah didapati bersalah. Ini bukan fitnah ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan fitnah dan juga bukan berita tipu. Seterusnya, Syafiee berkata Parlimen juga antara tempat paling selamat dan dipantau pasukan keselamatan selain dihadiri yang di-Pertuan Agung, anggota kabinet, ahli parlimen dan orang kenamaan VIP. Beliau berkata, atas sebab itu, Jabatan Penjara yang memutuskan tidak membenarkan Najib hadir ke Dewan Rakyat atas faktor keselamatan dilihat tidak rasional dan tidak munasabah. Hello, Muhammad Syafiee. Saya rasa kamu yang tidak rasional dan munasabah. Najib diiring ke mahkamah setiap hari. Memanglah, diiring 2 atau 3 orang. Najib juga diiring ketika pergi ke fasiliti kesehatan diceras untuk rehabilitasi. Tidak ada pun isu keselamatan berbangkit dalam hal ini. Najib boleh diiring masuk parlimen ke tempat duduknya untuk menyertai sesi dan pembentangan bajet. Katanya di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Ahmad Kamal Muhammad Syahid hari ini. Bagaimanapun, Peguam Kanan Persekutuan Syamsul Pol Hasan mewakili Jabatan Peguam Negara AGC berkata, permohonan itu tidak lagi terpakai kerana bekas Perdana Menteri itu bukan lagi ahli Parlimen Pekan. Dengar baik-baik. Beliau berkata permohonan itu bersifat akademik selepas Dewan Rakyat dibubarkan pada 10 Oktober lalu sekaligus menyebabkan Najib menjadi penyandang kerusi Parlimen berkenaan. Minta maaf Najib, duka cita. Katanya, fakta pembubaran Dewan Rakyat yang boleh dilihat menerusi pelbagai laporan berita tidak boleh dipertikai. Fakta lebih penting ialah pengisytiharan pembubaran parlimen sudah diwartakan. Kami berhujah mahkamah harus mengambil maklum mengenai notis kehakiman pada pewartaan itu. Untuk menyokong hujaan itu, kami merujuk kepada subsection 57-1-E Akta Keterangan 1950, kesimpulannya, AGC berharap permohonan semakan itu ditolak kerana remeh dan menyusahkan. Tak habis-habis menyusahkan. Dalam kes 1MDB pun mengambil masa bertahun-tahun. Sana sini, tak habis-habis. Ini lagi nih. Susulan itu, Muhammad Syafiee menegaskan tidak mengetahui sama ada Najib akan menjadi perspektif bakal calon kerusi Parlimen Pekan. Katanya, isu perspektif itu berbangkit
Namun permohonan semakan kehakiman berkenaan mengikut Seksyen 31 Akta Penjara 1995 tidak hanya berkisarkan kepada kebenaran menghadiri Dewan Rakyat semata-mata. Putar belit lagi. Seorang banduan boleh membuat permohonan munasabah untuk diiring dan dibawa ke sesuatu tempat, dalam kes ini Parlimen, namun boleh ke tempat lain, katanya. Mahkamah kemudian menetapkan keputusan permohonan semakan kehakiman itu pada 27 Oktober ini. Menerusi notis permohonan semakan kehakiman itu, Najib yang bertindak sebagai pemohon menamakan Kerajaan Malaysia, Menteri Dalam Negeri dan Komisioner Jeneral Jabatan Penjara sebagai responden. Kita faham kata tuan-tuan dan puan-puan? Sila beri komen anda. Bekas Perdana Menteri itu memohon antaranya perintah Kertiorari untuk mengetepikan keputusan Komisioner Jeneral Penjara yang tidak membenarkannya mendapatkan akses kepada pegawai atau pembantu bagi tujuan menjalankan kerja di kawasan parlimennya. Di kawasan parlimennya. Di mana sebenarnya? Kawasan parlimennya. Sekarang parlimen telah dibubarkan. Aduh. Najib juga memohon perintah sama untuk mengetepikan keputusan Komisioner Jeneral Penjara yang tidak membenarkannya hadir pada persidangan Dewan Rakyat. Apakah Najib masih tidak sadar yang beliau sekarang berada dalam penjara dan dihukum penjara? Setahu saya, tempat saya sendiri ada orang pernah dipenjarakan, tetapi sekalipun tidak pernah keluar dari mulutnya sendiri untuk berangan-angan keluar daripada penjara, apatah lagi minta kebenaran untuk bersidang dalam parlimen. Wah, Najib ni boleh tahan, Najib ni. Dalam affidavit sokongannya, Najib berkata, Menteri Dalam Negeri dan Komisioner Jeneral Penjara melalui penjara Kajang pada 28 September lalu menyampaikan keputusan menolak permohonannya untuk menghadiri sidang parlimen atas alasan keselamatan. Tidak berpuas hati dengan keputusan itu, Najib mengemukakan rayuan kepada Menteri Dalam Negeri pada 30 September lalu dan oleh kerana sidang bermula pada 3 Oktober lalu, beliau memohon supaya keputusan dipercepatkan. Tetapi malangnya Najib minta maaf. Oleh kerana tiada sebarang jawapan, Najib memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman. Saya akui sebagai admin dalam channel ini, saya akui Najib ini sangat pintar. Betul, serius, sangat pintar. Walaupun dia sudah tua macam tu, dia pernah menjadi Perdana Menteri, sangat pintar. Bukan pintarnya apa, memang pintar. Pintar mencari jalan keluar. Tapi semuanya berakhir dengan sia-sia. Jadi, untuk kepada kita semua sebagai rakyat Malaysia, jadikanlah ini sebagai satu pengajaran untuk kita semua. Jalanilah hidup kita dengan baik. Janganlah berbuat jahat. Janganlah melakukan jenayah. Apatah lagi mencuri dana yang besar daripada negara. Itu mengakibatkan kita, mungkin kita akan senasib seperti Najib Razak. Kepada semua pengundi-pengundi, penyokong-penyokong Najib Razak, sedarlah kalian. Sedarlah. Sampai sini saja berita ini. Terima kasih. Bye-bye.